Diorang just sebenarnya sambil lewa je lah nak buat filem tu. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat satu diskusi filem. Kita ada dua tetamu istimewa, Syazwan Izzat di atas ni. Terima kasih Zaf. Thank you. Alright, Syazwan Izzat merupakan YouTuber. Dia buat movie review juga. So korang boleh pergi subscribe ke channel dia. Dan di bawah pula kita ada Balance Azrael. Hai. Alright, so Balance juga macam korang pernah tahu, Zaf merupakan seorang penonton tegar dia punya review sebab kelakar nak mampus. Okay, so hari ni kita nak berbincang sedikit tentang filem yang baru saja keluar minggu lepas, iaitu dan juga telah mendapat 1.2 juta ringgit kutipan untuk filem Shift Malam Raya. So aku difahamkan korang berdua dah buat review filem Shift Malam Raya. Semalam masa aku tengah mengumpat pasal filem ni lah kan, aku dapat satu soalan daripada subscriber tau. Dan dia banyak gila bagi tahu aku banyak kesilapan teknikal daripada filem ni tau. So bila aku nak berbalas balik dengan dia, aku ada satu masalah ni, di mana kalau aku addresskan pun dia punya problem ni, dia punya kesilapan teknikal, dia punya continuity, semua segala benda tu lah, aku jadi masalah bila respon penonton, viewer YouTube akan bagi tahu, alah relax lah, yang kau serius sangat kenapa? Ni cerita komedi faham. Yang kau nak serius sangat kenapa kan? So adakah, ni soalan pertama aku lah, adakah filem-filem yang bergenre komedi, seram komedi semua ni tidak wajar dipandang secara serius dan tidak wajar untuk diambil beratkan tentang aspek-aspek teknikal semua tu kan? So apa pandangan korang? Syazwan Izzat boleh kata? Kalau pada aku, apa-apa jenis filem sekalipun, even the small details pun korang kena ambil titik berat juga. Tu yang buatkan production tu betul-betul into the film ke tak. Kalau apa yang diorang small details tu pun diorang tak ni, means diorang just sebenarnya sambil lewa je lah nak buat filem tu. Betul. Tu pada aku lah. Betul. Balance? Depends dekat dia punya filmmaker lah, niat dia nak buat filem tu untuk dapat duit ke untuk macam dia punya passion. Yes, betul. Kalau macam yang jenis-jenis nak kau untung, aku rasa dia tak ambil kisah pasal detail semua. Sebab kalau kita perasan kan, Shift Malam Raya ni, dia ambil artis ramai tau. Dia ambil artis ramai, means dia nak menggunakan artis-artis tu punya nama untuk mempromosikan je filem tu. Dia just nak buat satu jalan cerita je, as long kau ada filem untuk keluarga tonton sebelum raya. Sebab dia tahu itu orang gather bersama-sama kan. So dia just ambil kesempatan dekat situ je. Tapi in term of technical, aku tak rasa diorang betul-betul fokuskan sangat dekat situ. Sebab macam cerita Busut Bonang dulu, filem tu tak adalah kelakar bagi aku lah. Personally, aku lagi suka Shift Malam Raya punya jokes berbanding Busut Bonang. Betul. Tapi daripada segi teknikal, Busut Bonang tak ada banyak kesilapan teknikal sangat. Dia tak ada benda-benda yang audience biasa macam kita ni boleh nampak, kenapa pula ni tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. So bagi kau, adakah kau berfikiran bahawa Busut Bonang wajib kita cakap pasal teknikal dia, tapi Shift Malam Raya kita tak cakap sebab filem tu kelakar? Adakah itu sebab dia? Mungkin Busut Bonang last year kan. Sebab last year kita ada banyak filem yang best-best juga tau. This year filem memang teruk gila tau. Bila Shift Malam Raya tu keluar, rasa macam terubat sikit tau tengok filem yang macam ni. Mungkin sebab tu lah kita rasa macam lupakan je lah teknikal kecil tu, as long ada juga filem yang kualiti okey sikit lah tahun ni. Rasa macam dia punya timing untuk filem ni okey lah untuk orang macam lagipun tengok kat TV. So kau ada rasa perbezaan tau tengok dekat wayang dengan TV. So bila kau TV macam tak apa lah. Kalau dia rasa macam kurang nak marah kan. Kalau tengok TV. Betul. Tapi duit sama je habis 16. 16. 15.90 sen. Okay, so untuk soalan aku yang seterusnya, aku nak address kenapa aku tiba-tiba jadi nak buat video ni. Sebab aku baru perasan ada banyak gila kesilapan teknikal yang ada di dalam Shift Malam Raya. So aku akan bagikan satu contoh, kemudian aku minta Syazwan, kalau kau nak pernah nampak ke ataupun Balance pernah nampak, kau boleh address benda tu. Yang pertama kalinya adalah waktu van jenazah tersebut, kita difahamkan kereta tu telah langgar yang zero lagi seorang tu, yang jadi pocong kan. So bila dia dah langgar,
driver Sharif, kalau tak silap, Sharif Zero, dia pergi tekan brake. Okay, dia pergi tekan brake. Tapi masalahnya van tu lagi laju dan menyebabkan keranda tu terkeluar. Dia bukan macam short film Mayat Where Are You. Mayat Where Are You dia terlanggar bumper. So logik lah juga dia punya keranda tu terangkat dan terjatuh. Tapi yang ni dia tak ada langgar bumper, dia langgar pocong. Kemudian dia pergi tekan brake. Dia pergi tekan brake dan benda tu macam tak logik. Kalau ikut inersianya lah kan. Kalau kau tekan brake, benda keranda tu akan ke depan tau. Tapi tiba-tiba dia makin laju, van tu terkeluar. Bila shot tu dekat luar, keranda tu dah jatuh, baru kau nampak van tu dah dalam 5 second selepas tu kot. Baru nampak van tu dia keluar lampu merah. Means that dia break selepas tu. So macam tu bagi aku memanglah kita katakan itu minor mistake, tapi still orang yang tengok trailer pun boleh nampak benda tu tau. Nampak macam kenapa pula dia nak laju, benda tu dia pergi break. Macam tak logik lah. Itu yang pertama aku nampak Mungkin korang ada yang aku tak nampak tapi mungkin korang perasan ke apa ke? Kan tadi sebut pasal keranda kan, keranda jatuh kan. Kan ending filem ni kan dia kata keranda tu kosong. Itu technical aku rasa macam tak logik gila. Dua orang yang boleh angkat mayat tau selalu. Takkan kau tak rasa siut benda tu. Kau dah bawa masuk van, kau dah naik semua. Last kau kata kau tak bawa mayat tu. Macam tak logik gila tau. Dan kalau kau nak comparekan Shift Malam Raya ni dengan short film juga, short film ada tunjuk yang pemandu dia, Taqiyuddin Bakar, pergi masuk van yang telah diisi dengan keranda. So dia fikirkan doktor tu dah masukkan mayat. So okey lah, benda tu logik. Tapi untuk Shift Malam Raya dia tak ada benda tu. Betul. So benda tu jadi macam kita tergantung lah. Benda tu lah, kenapa pula ending dia boleh kata dia tak bawa mayat. Habis tu tadi tu apa benda lah, dah lah tak tunjuk kan. Punya point yang tadi tu yang Syazwan dah cakap. Tapi aku ada lagi satu point lah. Kalau kau perasan dekat cerita tu, kan scene dia dah panggil orang kampung tu nak cari mayat yang hilang tu. Kalau kau perasan dia semua orang guna obor tau. Tapi pada masa yang sama ada lampu jalan. Betul. Jalan tu tak gelap gila kan. Terang gila jalan tu. Betul. Cik, kau nak set up lah untuk bakar rumah bomo tu. Semata-mata dia bawa benda tu untuk bakar. Betul. Dan aku perasan lagi satu benda. Yang ni dikreditkan kepada subscriber aku. Dia kata kan dia dah langgar pocong tu. Dan masa dia orang keluar tu, pocong tu tak ada. So faham lah juga pocong tu mungkin tergolek ke tepi. Dan bila dia orang dah belah, pocong tu bangun dan dia pengsan, dia jatuh sebelah keranda. So masa tu Yo keluar untuk selfie dengan mayat tu. Dia jadi mistake apabila semua dah berkumpul kat tempat tu dan Yo tunjuk gambar dia selfie tu. Bila dia tengok tak ada. Lepas tu dia tengok balik gambar tu, pocong tu hilang. Mungkin kalau Yo selfie dua, mungkin kau ada slide lain, mungkin. Cik, kau nak ni selfie sikit, okay? Sebab mungkin lah kalau nak husnuzon lah. Bila dia tunjukkan benda tu hilang, dia dah jadi macam filem ni sebenarnya daripada mula sampai habis dan finishing, dia cuba nak menjadikan filem ni realistik tau. Benda tu nampak logik lah kenapa Yo boleh selfie dengan mayat tu, lepas tu mayat tu hilang apa ke. Dia nak menampakkan benda tu bukan hantu, tapi sebenarnya orang yang menyamar jadi pocong. Tapi at the same time dia telah menjadikan filem tu supernatural juga, di mana terlibatnya gambar tu hilang dan juga melibatkan nenek kebayan. Yo nak pergi kencing tu. Yo nak pergi kencing tu. So benda tu dah jadi macam dia nak ke arah mana? Dia nak pergi ke arah filem ni betul-betul filem hantu ataupun filem yang kononnya hantu tapi kita berfikiran lain. So aku tak puas hati sebenarnya tang tu. Aku macam cerita apa Busuk Bonang memang totally supernatural kan? Supernatural, betul. Memang wahana macam supernatural. Yang ni jadi macam okay, apa pandangan korang tentang ending di mana payoff Mira dan juga scene cinta tu? Pada aku lah Okay. Pada aku satu macam just nak masukkan je. Sekurangnya adalah scene tu dia nak connectkan yang Mira tu dengan si Atu Zero tu kan. Tapi at the same time aku rasa macam dah lambat.
macam dah terlampau lambat, terlampau di penghujung sangat dia masukkan scene tu. And then macam it's senang sangat tau. Senang sangat. Takkan kau dah curi tiket bas, bla bla bla, tiba-tiba tahun depan kau raya dengan aku. Apa cerita dia? Tak sengaja masuk minang kan. Aku macam aduh tak boleh brain betul. Macam tak ada kena-mengena tau. Tapi dia just saja buat asalkan dia ada penghujung sikit lah, penutup cerita sikit. Tu je. Rasa macam aku berteori lah, macam screenwriter pembuat skrip tu dah habiskan skrip movie tu, tapi dia lupa nak masuk yang Zero tu curi dia punya tiket. Lepas tu dia buat kerja last minute lah, tambah kerja last minute Ni reshoot tambahan scene. Okay, fine lah, tak apalah. Sebab aku saja je nak buat video ni sebab aku nak benda ni diperkatakan lagi oleh audience biasa. Sebab kau bayangkan kita audience biasa tau, orang yang tak belajar pun benda-benda macam ni, tapi kita boleh nampak benda tu macam apa ni. Kau nak buat filem, buat betul-betul lah, janganlah main-main macam ni kan. Tapi aku nak di kesempatan ni aku nak ucapkan tahniah kepada produksi filem Shift Malam Raya sebab berjaya mengutip, walaupun dalam masa PKP ni filem Manap Karaoke aku tak tahu, dia tak ada apa-apa announcement, tapi Shift Malam Raya berjaya mengumpul sebanyak 1.2 juta ringgit. So tahniah pada tim. Betul tahniah, good job. So kata-kata terakhir daripada korang, mungkin ada benda yang korang nak tambah, mungkin korang ada benda yang korang nak tutupkan untuk filem Shift Malam Raya ni. Mungkin korang ada nak minta mungkin daripada pihak production, sebab hari tu diorang ada tengok video aku dan diorang ada komen kat video aku. So mungkin after this diorang tengok video ni dan diorang akan respond ke apa ke. So mungkin korang ada nak tanya diorang ke apa ke, konklusi dan juga persoalan ke apa kepada diorang. Pada aku, satu, aku rasa macam bagus lah dia ambil pelakon veteran dengan pelawak baru, dia gabungkan sekali. Aku rasa tak ramai yang buat benda tu sekarang. Sebab kita tengok bila last Azli dengan Apek satu filem kan. Betul. Aku rasa itu satu point yang baik. Yang kedua, aku rasa dia try buat suasana yang macam kecoh di Kampung Pisang. Yang dulu aku rasa benda vibe tu ada, which is aku rindu benda tu. Dia boleh tau, dia boleh nak buat nombor 2. Dia boleh je nak sambungkan kod shift malam yang raya tahun depan je kan. Tapi stickkan apa yang kau nak sebenarnya. Kalau kau nak benda tu supernatural, kau buat 100% supernatural. Kalau kau nak buat benda tu as jokes yang orang menyamar, kau buatkan tu. Jangan campurkan benda tu untuk next filem dia. Tak ada nak cakap apa, tapi macam filem ni dah buatkan aku rasa macam bolehlah lagi tengok filem-filem dari era Zamuidin. Lepas tu Cerita Padang, so ingat dah tak ada harapan. So ini okey lah, not bad. Betul, kita kena jujur kan. Lepas Cerita Padang kita rasa macam 100% was-was nak tengok cerita dia. Tapi filem ni redeem lah benda tu. Filem ni buktikan kita salah lah. Okay lah. Dia still ada dia up tu sikit lah berbanding Madang tu kan. Up sikit lah, betul. Okay. Rating korang dekat review korang bagi berapa untuk filem ni? Aku bagi 7 per 10. Means dalam 3 per 5. Okay. Aku bagi macam bakal dilupakan, tapi bukan bakal dilupakan, macam enjoyable. Ya, enjoyable, betul. Keseronokan yang sementara. Kau lepas habis tengok movie tu, kau dah lupa lah apa yang kau tengok. Kau enjoy tapi kau lupa lepas tu. Last soalan daripada untuk korang, adakah berbaloi korang membayar RM15.90 untuk menonton filem Shift Malam Raya ni? Syazwan? Aku rasa berbaloi. Sebab itu je salah satunya movie yang kau boleh tengok dengan family kau waktu-waktu yang macam ni. And harga pun RM15.90 je. Kalau kau compare dengan kau pergi tengok wayang apa semua, satu tiket pun tak lepas tu RM15.90 tu. So aku rasa berbaloi lah kau tengok dengan family kau kan time-time PKP ni. Bagi aku berbaloi lah untuk waktu yang sekarang ni. Alright. Di akhir kata ni, jangan lupa untuk pergi subscribe ke channel Syazwan Izzat. Okay, korang pergi subscribe YouTube dia. Aku akan bagi link kat mana-mana ke, kat description ke apa ke. Dia buat movie review dan juga Balance Azril. Korang pergi subscribe ke channel Balance Azril. Korang pergi subscribe dia, nanti aku bagi link juga. So, okay, thank you very much guys sebab join aku punya Thank you Zaf. video call ni. Zaf, Yo.
Tahniah 100k kan video ni kau post dekat IG kan. Baik bro. Ini view Shift Malam Raya. Alright, thank you very much. So kalau you guys dah tonton filem Shift Malam Raya ni, apa pandangan you guys? Korang boleh pergi komen kat bahagian komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Syazwan Izzat, Balance Azril dan juga Pure Pixels. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.